Bongkar jangan tak bongkar, ulas jangan tak ulas, ulas sampai semua ketahuan dan terlonde-londe. Haha. Malam ini kita akan beritahu kemungkinan PRU bila akan diadakan. Ramai orang ternanti-nanti tertanya-tanya bila PRU benar-benar akan berlaku. Hal ini karena begitu banyak tanggapan, begitu banyak andaian. Tapi malam ini ada satu kemungkinan yang pasti, yaitu pada bulan Ogos. Pada bulan Ogos dijangkakan PRU bakal diadakan. Bermaksud kalau PRU pada bulan Ogos, pembubaran mungkin berlaku seawal bulan Julai. Mungkin inilah rancangan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang tertentu yang mahukan PRU segera diadakan. Yang mereka lupa bahwa belum tentu mereka boleh menang. Dan kalau kalah, hilanglah jawatan, hilanglah kuasa yang sedang dimiliki oleh mereka. Tapi malam ini, kita dapat satu laporan mengatakan bahwa kemungkinan parlimen akan bubar pada Ogos ini. Yang mana DAP bersiap sedia jika kemungkinan parlimen bubar pada bulan Ogos ini, kata Setiausaha Agung DAP yang baru. DAP bersedia kemungkinan parlimen akan dibubarkan pada Ogos akan datang, menurut Setiausaha Agungnya Anthony Locke. Siufok berkata ketika ini terdapat pencanggahan pendapat di kalangan parti-parti dalam blok kerajaan berkenaan garis masa MOU antara Kerajaan Pakatan Harapan dan juga kerajaan. Tegas beliau, perkara utama bagi PH ialah pelaksanaan semua komitmen kerajaan yang termaktub dalam MOU itu, terutama penggumbalan anti lompat parti sebelum parlimen dibubarkan. Dalam pemukiman DAP pusat baru-baru ini, pucuk pimpinan parti telah mengarahkan supaya seluruh jentera pilihan raya DAP mesti bersiap siaga sepenuhnya menjelang bulan Ogos 2020. Ahli Parlimen Seremban itu juga bagaimanapun menyatakan bahwa ketetapan yang diambil Majlis Tertinggi UMNO untuk tidak meneruskan MOU dengan PH selepas 31 Julai adalah urusan di antara Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri Yaakob dengan partinya itu. Perlu ditegaskan bahwa MOU tersebut adalah persefahaman di antara PH dengan Kerajaan Persekutuan dan bukannya dengan pucuk pimpinan UMNO. Pihak kami tidak terikat dengan apa-apa keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kata Locke lagi. Sebarang keputusan dan isu berkenaan MOU tersebut perlu dibincangkan secara rasmi di antara Perdana Menteri mewakili Kerajaan Persekutuan yang ditambir oleh pelbagai parti dengan kepimpinan tertinggi PH, katanya lagi. Kami selalu, Majlis Kerja Tertinggi MT UMNO, memutuskan untuk tidak meneruskan MOU transformasi dan kestabilan politik antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan selepas tamat pada 31 Julai ini. Perkara tersebut diumumkan oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dalam satu kenyataan susulan dari mesyuarat tertutup MT UMNO yang dipengerusikan oleh Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Keputusan tersebut sekaligus menghangatkan lagi spekulasi bahwa parlimen akan dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum PRU 15 yang lebih awal. Sekarang Anda tinggalkan komen Anda, adakah Anda akan rasa memang benar parlimen akan dibubarkan pada bulan Julai ini dan PRU 15 akan diadakan pada Ogos ini? Selain daripada itu, adakah Anda bersetuju PRU 15 diawalkan selepas sahaja kita memasuki fasa endemik, fasa permulaan peralihan endemik? Sudah banyak orang menyeru supaya PRU 15 dipercepatkan. Apakah ada jaminan tidak ada penularan baru? Dan yang paling penting adalah apa tujuan dipercepatkan PRU 15 ini? Karena waktu genapnya masih lama lagi, yaitu pada tahun 2023. Sebenarnya, jika dilihat kuasa sekarang pada siapa? Bukankah kuasanya ada pada UMNO melalui Perdana Menterinya Ismail Sabri Yaakob? Apalagi yang mau dicari oleh orang-orang tertentu ini?
pada pendapat saya, ketentuan kepastian untuk menang PRU 15 untuk blok Barisan Nasional belum tentu 100%. Mungkin mereka rasakan mereka boleh menang dengan hanya berpandukan pada PRN Johor dan PRN Melaka. Mungkin mereka lupa kemenangan itu juga bersumber daripada pecah undi dan kehadiran pengundi yang buang undi dalam bilangan peratusan yang sangat rendah. Apa akan jadi sekiranya pengundi tiba-tiba berpusu-pusu membuang undi datang mengundi? Semua pengundi atas pagar tiba-tiba berubah hati dan mau mengundi pula di tempat yang baru. Bagaimana kalau tiba-tiba selepas saja bubar, tiba-tiba Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan berpakat pula membuat pakatan baru, kerjasama baru. Bukankah itu kantoi namanya? Bukankah itu akan merugikan Barisan Nasional atau UMNO sendiri? Karena yang pasti sekarang ini adalah kuasa memang di tangan mereka. Siapa lagi yang nak rebut? Tak ada yang dapat merebutnya daripada Ismail Sabri. Itu pasti. Yang pastinya Ismail Sabri sekarang sudah jadi Perdana Menteri. Mewakili UMNO. Kuasanya ada pada Ismail Sabri. Tapi yang tak pasti sekarang ini, yang confirm tak pasti adalah kalau PRU diadakan, belum tentu lagi menang. Belum tentu lagi menang. Mau kata 100% tak mungkin. 50% pun tak boleh cakap. Sebab apa-apa saja boleh berlaku. Yang disangka menang, belum tentu menang. Yang disangka kalah, belum tentu kalah. Berkata pepatah, jangan disangka jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Betulkah itu? Walau bagaimanapun, saya sebagai pemerhati politik, saya tidak bersetuju sekiranya PRU diadakan pada tahun ini. Hal ini karena berilah ruang kepada rakyat untuk menghirup udara segar dahulu selepas ketidakstabilan politik yang melanda. Ditambah pula dengan pandemik COVID-19. Bagilah rakyat setahun ini merasa aman dulu sebelum kita semua mendengar pula campaign di sana sini. Sebelum kita pula berperang sesama sendiri untuk memenang. Apa kata bagilah dulu rakyat merasa yang namanya aman damai sebentar sebelum berlakunya perang antara parti-parti dalam negara Malaysia ini. Diharapkan PRU bukanlah pada bulan Ogos ini, tetapi adakanlah pada tahun hadapan. Kalau Anda memang ditakdirkan menang dan memang terbukti Anda memang baik dalam pentadbiran, pasti kami rakyat akan memilih Anda. Terutamanya yang amat berhormat Perdana Menteri sekarang Ismail Sabri Yaakob sedang memberikan petunjuk yang amat baik di dalam kepimimpinannya. Beliau sedang mencipta rekod-rekod baru yang amat memberikan nilai positif, nilai tambah untuk PRU 15 nanti. Tidakkah itu menjadi keuntungan kepada Barisan Nasional dan UMNO? Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bongkar jangan tak bongkar, ulas jangan malu-malu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.